Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Harun Kabewan Zamri S98247 akan membentangkan isu bertemakan perkahwinan dan perceraian di Malaysia. Tajuk pagi tema kami adalah usaha mengurangkan perceraian masyarakat yang beragama Islam di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Terdapat 6 kandungan dalam kajian kami. Dalam 1.0, dalam menceritakan tentang isu perceraian dalam kalangan bangsa Melayu yang beragama Islam menjadi trend akibat daripada sejarah perceraian di Malaysia. Sejarah perceraian di Malaysia menunjukkan pasangan yang berbangsa Melayu dan beragama Islam amat tinggi berbanding perceraian pasangan berbangsa Cina, India dan lain-lain bangsa. Terdapat 2 lafaz cerai, iaitu lafaz cerai sarih dan lafaz cerai kinayah. Terdapat beberapa jenis perceraian di Malaysia. Contohnya perceraian dengan lafaz talak, perceraian dengan fasad, perceraian taklid, perceraian qulub, perceraian dengan suami yang dianggap sudah meninggal dunia. Seterusnya 2.0 iaitu isu dan justifikasi. Pada tahun 2020, perceraian yang melibatkan pasangan beragama Islam amat tinggi hingga mencecah pada 5 angka, iaitu sebanyak 66,440 pasangan berbanding pasangan bukan beragama Islam sebanyak 10,346 kes yang telah mendaftarkan kes cerai pada bulan Mac hingga Ogos. Dalam bab ini menerangkan bahawa perceraian masyarakat beragama Islam di Malaysia menjadi trend sejak dahulu lagi. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian ini berlaku. Antara faktornya adalah kewangan pasangan yang tidak stabil. Kita dapat lihat pada tahun 2019 dan 2020, terdapat banyak kes cerai berlaku akibat daripada kekurangan wang daripada pihak lelaki. Hal ini berlaku kerana terdapat ramai pekerja swasta yang dibuang kerja akibat majikan tidak dapat membayar gaji mereka pada zaman Covid dahulu. Oleh itu, mereka terpaksa membuat keputusan untuk bercerai kerana pihak lelaki tidak mampu menanggung keluarganya. Seterusnya, faktor ketidaktanggungjawabaan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Hal ini dikatakan kerana sikap tidak mempunyai tanggungjawab dalam tugas rumah tangga seperti mengemas rumah, mencuci pakaian, menjaga anak dan lain-lain adalah tugas bersama. Hal ini akan mengugat kesejahteraan rumah tangga terutamanya apabila kedua-dua iaitu suami dan isteri mempunyai kejayaan atau pekerjaan. Hal ini juga harus dititik berat agar saling berlaku adil dalam pembahagian tugas rumah tangga. Faktor ketiga adalah faktor campur tangan pihak ketiga. Hal ini berlaku apabila terdapat perbalahan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Maka mereka akan menceritakan hal rumah tangga mereka kepada pihak ketiga yang berlainan jantina. Jika mereka suami atau isteri didapati telah menceritakan perkara rumah tangga kepada orang lain yang berlainan jantina, hal ini akan menyebabkan hilangnya sebuah kepercayaan antara pasangan tersebut. Jadi kita akan pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu 3.0, sorotan literatur. Kajian yang dilakukan ini adalah berkaitan dengan kajian Gavin Williams-John yang lepas, iaitu berkaitan dengan kadar perceraian yang berlaku di Malaysia untuk beberapa tahun terakhir. Objektif utama dari kajian yang baru ini adalah untuk mencari cara-cara yang dapat diambil untuk mengatasi masalah perceraian yang berlaku dalam kalangan orang Islam yang terdapat di Malaysia. Tahap peningkatan yang ketara telah ditunjukkan pada 2 dekad pertama, iaitu abad ke-21, terutamanya antara tahun 2007 dan 2010. Selepas itu, kadar telah menunjukkan penurunan. Kajian ini telah melibatkan semua negeri-negeri yang ada dalam Malaysia, termasuklah Sabah dan Sarawak. Tambahan pula, pekaji juga turut mengambil kira bagi penduduk yang bukan Islam ke dalam kajiannya. Dengan itu, data akhir menunjukkan bahawa perceraian yang berlaku dalam kalangan orang Islam lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan orang yang bukan Islam. Seterusnya, bagi mendapatkan maklumat dan data yang lebih mendalam, pekaji telah menggunakan beberapa kaedah seperti borang soal selidik dan tinjauan. Oleh itu, responden yang telah ditetapkan dalam kajian ini akan diagihkan borang soal selidik bagi memenuhi keperluan kajian seperti yang dinyatakan. Pengkaji turut menyatakan yang bahawa kajian ini bukanlah kajian tertutup yang hanya berfokuskan kepada orang yang telah berkahwin maupun bercerai, tetapi turut mengambil kira yang masih tidak bercerai dan juga belum berkahwin di semua peringkat umur, maupun muda ataupun tua. Selain itu, pengkaji dan ahli kumpulan juga telah melakukan beberapa tinjauan bagi mendapatkan data yang akan ditafsir dalam kajian ini. Tinjauan telah dilakukan oleh setiap ahli kumpulan untuk beberapa minggu berturut-turut. Hasil dapatan dari borang soal selidik dan tinjauan ini telah menunjukkan banyak faktor-faktor yang muncul di mana akan mempengaruhi status perkahwinan dan perceraian yang berlaku dalam sebuah keluarga. Contohnya, dari perspektif hukum, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Dengan itu, kajian ini jelas menunjukkan bahawa banyak kuasa yang boleh mempengaruhi kadar perceraian yang berlaku di antara kedua-dua orang, iaitu Islam atau bukan Islam dalam sesebuah keluarga. Untuk poin yang terakhir pula ialah
dengan wujudnya istilah baru iaitu perceraian moden yang membawa maksud kepada berkaitan dengan tekanan kehidupan di bandar yang semakin maju sekarang, tekanan dalam tanggungjawab kerja, tekanan dalam menguruskan rumah tangga apabila masing-masing dalam ahli keluarga sibuk bekerja sehingga boleh membuatkan kurangnya toleransi dalam hubungan kekeluargaan serta membuatkan rumah tangga tidak akan dapat untuk bertahan lebih lama. Akhir sekali, pengkaji juga turut mengatakan yang kajian-kajian lepas masih tidak dapat untuk menyentuh hasil yang mendalam dan memuaskan. Oleh itu, dalam kajian yang baru ini telah dibuat pulih serta akan lebih memfokuskan untuk melihat ke dalam aspek-aspek yang lebih luas dan lebih berusaha untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kesan serta usaha yang dapat diambil bagi mengelakkan perceraian, khususnya dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di dalam Malaysia. Seterusnya, kita masuk pada bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian adalah satu kaedah yang digunakan bagi membantu kajian yang dilakukan terasa dengan baik mengikut format yang teratur. Kita masuk pada proses-proses penyelidikan. Kaedah yang digunakan oleh kami ialah kuantitatif. Kuantitatif adalah kajian umum menggunakan analisis data dalam bentuk angka dan juga merupakan analisis statistik untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang trend, pola dan hubungan sesuatu kajian. Kuantitatif juga merupakan kajian yang bertanyakan soalan khusus seperti data demografi responden, faktor-faktor perceraian, kesan perceraian dan juga langkah perceraian. Pengkaji telah menggunakan penyelidikan kaedah kuantitatif di sekitar Kuala Terengganu untuk mendapatkan maklumat yang jelas dan tepat. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian yang telah digunakan dalam kajian ini ialah mengumpulkan data prima melalui borang soal selidik. Borang soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian utama iaitu data demografi responden, faktor perceraian, kesan perceraian dan langkah penyelesaian. Seterusnya ialah persampalan kajian. Persampalan kajian merupakan satu langkah utama untuk memulakan sesuatu kajian. Data yang diperoleh akan diproses terlebih dahulu menggunakan teknik kota sampling. Berdasarkan subjek kajian, kategori yang dipilih ialah individu yang telah berkahwin, berumur 20 tahun ke atas dan menetap di Kuala Terengganu sahaja. Data akan diperoleh di beberapa tempat seperti kedai makan, pusat beli belah dan lain-lain. Pengkaji hanya melibatkan lebih kurang 50 orang responden. Seterusnya, perbincangan dan carangan penyelesaian. Antara faktor berlakunya perceraian berdasarkan kajian soal selidik ialah faktor kekurangan kewangan, di mana seramai 31 orang responden atau 62 menandakan setuju bagi soalan ini. Pilihan jawapan ini adalah paling teramai berbanding pilihan jawapan yang lain. Seterusnya, faktor perbezaan pendapatan pasangan mempengaruhi pemikiran untuk bercerai, di mana seramai 19 orang responden ataupun 38 memilih jawapan tidak bersetuju. Seterusnya ialah faktor ketidaksetiaan pasangan mampu mempengaruhi keputusan perceraian, di mana 39 orang responden ataupun 78 memilih sangat setuju. Di samping itu, faktor kekurangan masa dengan pasangan atau kesibukan memberi impak negatif, di mana 26 responden bersamaan 52% memilih setuju dan 13 orang responden bersamaan 26% memilih sangat setuju bagi persoalan ini. Kesan-kesan perceraian ialah kesejahteraan emosi terganggu. Seramai 25 orang responden atau 50% bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, ketidakstabilan kewangan disebabkan berlaku perceraian. Seramai 28 orang responden, 56% yang memilih tidak setuju. Pilihan jawapan setuju telah dipilih seramai 10 orang atau 20% responden. Seterusnya, berkaitan bebanan kerja akan berkurang apabila berlakunya perceraian. Majoriti responden memberikan maklum balas yang sama. Hal ini dapat dilihat melalui pilihan jawapan tidak setuju sebanyak 30 orang responden ataupun 60%. Persoalan yang pertama, bagaimana langkah efisien untuk mengurangkan kes perceraian adalah berkaitan dengan kesedaran tentang perceraian terhadap golongan muda harus ditingkatkan. Rumusan ini, isu perceraian dapat dikurangkan jika kesedaran dalam kalangan golongan muda ditingkatkan. Selain itu, bagi soalan berkenaan penceraian merupakan jalan utama untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan keluarga. Seterusnya ialah berdasarkan responden, ramai yang setuju jika perceraian dijadikan jalan terakhir menyelesaikan masalah rumah tangga. Terdapat juga responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju jika pergaduhan diakhiri dengan perpisahan. Kesimpulannya, perceraian di Malaysia membawa kesan yang signifikan terutamanya dalam konteks sosial dan emosi masyarakat. Fenomena ini dapat merosakkan integriti struktur keluarga dan menimbulkan impak negatif ke atas kestabilan sosial. Sekian, terima kasih.